Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih hidup bersama dengan kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وفكهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan rahmat, izin, perkenannya Allah, kita dipertemukan untuk kesekian kalinya dalam siri pengajian kitab kita Minhajul Abidin, karya ataupun yang telah ditulis ataupun kitab Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab Minhajul Abidin ini kitab yang sangat terkenal di seluruh dunia Islam, bukan saja di tempat kita ataupun di Nusantara ni. Kita pergi ke negara-negara Arab, Minhajul Abidin merupakan kitab yang diguna pakai oleh orang-orang Islam untuk mendalami tentang ilmu hati ataupun ilmu tasawuf. Jadi alhamdulillah kita telah sampai kepada muka surat 415 ya. Kitab kita ni kitab yang disyarahkan ya, disyarahkan oleh pensyarah kitab inilah. Namun kita bertuah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kita mempelajari karya agung Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali ni. Ada setengah orang tuan-tuan bukan saja tidak belajar, bahkan Al-Quran pun dia tak sempat untuk mempelajarinya, alif betul pun tak kenal ya? Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah bila mana Allah Ta'ala pilih kita untuk mengaji ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu agama yang terdiri daripada ilmu fiqah, tauhid, tasawuf. Sebenarnya tuan-tuan, ilmu fiqah, tauhid, tasawuf ini adalah terjemahan kepada isi Al-Quran. Kalau orang kata awak tak tadabbur, tak mengaji ke Al-Quran tu, inilah dia benda yang kita mengaji. Apa yang kita mengaji daripada ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ini semuanya datang daripada Al-Quran. Cuma tinggal lagi ianya dihidangkan oleh ulama-ulama yang pelbagai dengan cara-cara yang berbagai. Beza ya, ulama satu dengan ulama dua. Ulama fiqah menghidangkan cara fiqahnya, mengambil hukum-hukum ayat-ayat yang berkait dengan fiqah. Ulama tauhid pula membicarakan tentang ilmu akidah. Dia mengambil hujah-hujah dan membicarakan dari sudut akidah. Demikianlah juga ulama-ulama tasawuf. Jadi apa yang kita belajar ni sebenarnya
kita mengambil saduran terjemahan ataupun analisa, kalau nak sebut sekarang ni, ataupun yang disebut sebagai asal kepada setiap ilmu dalam agama Islam ni, tak lain dan tak bukan ialah daripada Al-Quran itu sendiri. Tinggal lagi ulama ni dia mengolah, orang khabar kalau orang tukar masak tu, dia memasak dengan caranya tersendirilah ya. Lepas tu dihidang dengan caranya tersendiri. Orang Arab lain masakan dia, orang Melayu lain masakan dia ya. Tapi benda-benda itulah yang sampai kepada kita. Jadi syukur kepada Allah, kita walaupun kita baca nampak macam banyak benda, banyak tulisan, tapi itu adalah syarah kepada apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri ya, berkenaan dengan ilmu yang berkait dengan tasawuf, ataupun ilmu yang berkenaan dengan hati, dengan berkenaan dengan roh, berkenaan dengan perkara-perkara yang kita tidak nampak ya. Baik. Jadi kita baca, sambung balik apa yang telah kita sampai pada minggu yang sudah, bahagian kedua, muka surat 415 ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bahagian kedua, kita dilarang bersifat ujub kerana Allah telah menetapkan pahala bagi hamba-hambanya. Bahkan Tuhan yang mengatur dan menjadikan kita dengan demikian. Allah Maha mengetahui keperluan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Benar tuan-tuan, memang tak mampu kita nak menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sekalipun kita ni seorang accountant yang bertauliah ya, hebat dari segi matematik, pakar matematik, mustahil dia dapat menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dia tak terhitung. Memang benarlah tuan-tuan. Baik. Kita tengok apa kata musannif dalam kitab ini. Kita dilarang bersifat ujub. Kita dilarang di sini maksudnya haram hukumnya kepada kita bersifat dengan sifat ujub. Dilarang di sini tegahan dari segi syarak. Bila sebut tegahan dari segi syarak, hukumnya adalah haram. Haram kita bersifat dengan sifat ujub. So barang siapa yang ada sifat ujub, ini merupakan di antara dosa-dosa besar yang kita tak rasa ianya dosa besar. Ujub, sum'ah, takabbur, nifaq, syirik, ini semua dosa-dosa besar, tapi kita tak rasa dia dosa besar. Pasal apa? Memanglah kalau tak belajar kita tahu ni dosa besar. Dan memanglah lagipun benda tu dia tak nampak. Dosa yang tak nampak ni memang tak dapat kita rasakan, melainkan Allah Ta'ala pilih seseorang itu ya. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita ujub, kita sum'ah, kita takabur, kita riak, kita nifaq, bahkan kita syirik pun kadang-kadang kita tak sedar ya. Sebab itu perlu kepada ilmu untuk menyuluh perjalanan hidup kita ni, agar kita tahu inilah jerat-jerat yang sedang menunggu kita, yang boleh membinasakan iman dan amal kita. Ujub ini dia membinasakan amal kita ya. Sebab itu dia haram hukum dia. Buat-buat amal ujub, habis amal kita ya. Apa maksud ujub? Ujub daripada perkataan Arab ajaba, ta'ajub, maksudnya orang Melayu jadi bahasa kita, ataupun terjemahan dia ta'ajjaba bi nafsihi. Kalau dalam kitab-kitab Arab dia buat terjemahan secara ringkas, ta'ajjaba bi nafsihi, maksudnya dia merasa hairan dengan dirinya. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia alim, dia rasa dialah yang paling baik, dia rasa dialah warang, dialah yang paling bererti di antara. Itu ujub namanya. Dia merasa hairan dengan diri dia sendiri. Itu maksud ujub. Jadi ujub ini bila ada sifat ujub, dia boleh
merosakkan ataupun memadamkan amal seseorang itu, ya. Dan sebab itulah kita kena tahu sifat ujub ini adalah satu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang kita bersifat dengan sifat ujub. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, ya. Dia khabar dalam firman yang dia baca di bawah ni, ya. Kita baca sikit lagi. Bahkan Tuhan mengatur dan menjadikan kita, dengan demikian maka mengetahui keperluan kita. Macam mana kita nak ujub kalau kita tahu bahawa kita ini, itu hari saya dah cerita kepada tuan-tuan, ulang sikit lagi. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita ini, yang mana kalau kita ingat, insya-Allah selamat kita daripada sifat ujub ataupun sifat-sifat mazmumah yang lain. Apa dua sifat itu yang telah saya cerita kepada tuan-tuan dulu, iaitu sifat ijad, sifat imdad. Ingat lagi tak? Itu saya terang sifat ijad dan sifat imdad. Apa maksud ijad? Allah Ta'ala ijad ini mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Itu ijad. Ijad ni daripada perkataan wajada yajidu ijad. Kalau siapa belajar bahasa Arab, dia tahulah, ini ramai yang belajar bahasa Arab ni, ya. Wajada yajidu ijad. Ijad ni maksud dia mengadakan. Maksud di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan kita daripada tiada kepada ada. Kita ni termasuklah alam ini, ya. Segala alam ini Allah Ta'ala jadikan dia daripada tiada kepada ada. Itu maksudnya sifat ijad Allah Ta'ala. Bukan setakat itu, setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita daripada tiada kepada ada, dia mentadbir, dia mengurus, dialah yang melestarikan. Ni itu sifat imdad, ya. Start daripada ada sampai bila-bila, semuanya ditadbir, diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terlepas sesuatu itu daripada urus takbirnya Allah, dari kehendaknya Allah, dari perbuatannya Allah, dari kebijaksanaannya Allah. Segala-gala sifat Allah yang kita tahu itu terpancar pada makhluknya, tak lepas. Kalau Allah Ta'ala takbir, tak urus, maka binasa, maka tak ada. Mustahil dia boleh bergerak kalau dia tidak digerakkan oleh Allah. Mustahil dia jadi bijak, mustahil dia boleh itu, mustahil kalau Allah Ta'ala tidak campur tangan mengurus dan mentadbir. Kalau Allah Ta'ala tak bagi rezeki je, tak ada rezeki dia, itu yang mati, meninggal apa semua, malaikat maut beritahu, aku dah pergi dah ke timur dan ke barat, utara dan selatan, aku dah tengok dah di catatan long. Rezeki yang ditulis untuk kamu atas muka bumi ni tak ada dah. Maka engkau sudah sampai masanya. Pagi tadi saya tengok seorang ustazah, dia diwafat, diambil oleh Allah ketika dia khatam Al-Quran. Oh, Masya Allah, habis dia baca, jatuh. Saya kau cantik je lah balik dia, ya. Saya tengok di sini macam tahniah kepada grup kelas ni lah, sebab saya tengok walaupun Sabtu Ahad ni kita ada pengajian hujung minggu, ya. Selain daripada tu, tuan-tuan ada kelas-kelas yang sentiasa ada. Artinya hidup sentiasa dalam majlis ilmu, ya. Mudah-mudahan sebagaimana tuan-tuan hidup, tuan-tuan dan perempuan ini kelas perempuan, ya, hidup, begitulah juga kita akan dimatikan. Sebagaimana kebiasaan kita hidup, begitulah juga kita akan dimatikan, ya. Baik, kita baliklah kepada ujub ni tadi, ya. Bila mana kita sedar akan dua sifat itu, sifat ijad dan sifat imkan, mana ada kita yang kita nak rasa takjub, kita nak rasa kita lah milik, kita lah segala-galanya, mana ada. Tuan-tuan, orang yang akan sombong, orang yang akan bongkar, ujub bila benda-benda yang berkait dengan keduniaan. Bila benda yang berkait dengan keduniaan ni, dia ada kelebihan sikit dari segi pangkat,
dari segi ilmu, bijak, dari segi lawa, terutama sekali segi harta benda dan keturunan. Ini selalunya orang ini dia bongkak, dia ujuk, dia berbagai-bagai lagi lah sifat mazmumah yang ada, yang artinya bila mana Allah Ta'ala sebenarnya beri nikmat yang hebat-hebat, yang lebih-lebih tu, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh dalam ujian Allah. Sebenarnya harta, rupa, kedudukan, ilmu, pangkat, apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita, walaupun kita nampak itu adalah kelebihan, tapi sebenarnya itu adalah ujian. Allah Ta'ala uji kita dalam kelebihan itu. Jangan sekali-kali kita merasa itu kepunyaan kita. Bila kita rasa kita, itu yang biasanya ujuk, akulah bijak, akulah belajar dulu, akulah ni. Itu yang menyebabkan dia nak ujuk. Ujuk ni apa? Rasa diri dia baik berbanding orang lain. Itulah memandang kenik kepada orang. Dia memandang rendah kepada orang lain. Kenapa? Dia rasa dia bijak, dia rasa dia warak, dia rasa dia alim. Kadang-kadang tuan-tuan, bukanlah orang tu kan orang kaya, tak. Kadang-kadang orang alim pun diuji. Banyak orang alim yang diuji dengan sifat ujuk. Dia rasa dia lebih alim, dia lebih pandai. Aku tiap-tiap minggu datang kelas ni, jiran aku ni Iqra' pun tak pandai baca. Dia rasa, mula dia nak rasa Jadi artinya bila kita ada perasaan yang seumpama ini, tuan-tuan, itu namanya kita sudah jatuh dalam perangkap ujub. Ujub ni perkara-perkara yang berkait dengan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Baik, kalau kita sedar, bagi saya tadilah nikmatul ijad, nikmatul imkan, maka hapuslah sifat ujub. Itulah dia obat dia yang ada pada diri kita. Kita sedar bahawa kita ni ada kerana diadakan oleh Allah. Kita sedar bahawa kecerdikan kita, kecantikan kita, kedudukan kita, ilmu yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, anak pinak kita yang cerdik-cerdik tu, yang masuk semua universiti, yang dapat straight A tu, semua kurniaan Allah. Bukan kerana hebatnya kita bagi mereka itu tuition, bukan kerana hebatnya kita ni lahir daripada keluarga bangsawan. Tak. Kalau Allah Ta'ala tak kurnia, kalau Allah Ta'ala tak takdirkan, manakan ada benda itu pada kita. Sebab bendanya semua milik Allah, diurus, diatur, ditakbir oleh Allah. Semuanya melalui kehendak Allah. Bila kita nampak itu, nak rasa ujub? Takkan ada rasa ujub. Bahkan inilah kita akan rasa bersyukur. Bila pandang nikmat tu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau bagi pada aku, anak-anak aku ni semua cerdik-cerdik, semua pandai-pandai. Itu bila mana kita melihat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang menjadikan anak-anak kita ni cerdik-cerdik, pandai-pandai. Tapi kita ni memandang sifat jamal dan sifat jalal. Ini pandangan kita dalam setiap perjalanan kita. Kita tak lari daripada memandang sifat jalal dan jamal. So bila kita memandang benda-benda nikmat, kita ingat kepada Tuhan yang bersifat dengan rububiyah. Kita memandang akan jamalullah, apa keelokan, kecantikan Allah. Nampak af'al Allah itu tajalli sifat rububiyahnya. Kita memandang sifat jamal Allah, sifat cantiknya Allah, kerana memberi kepada kita nikmat. Ya Allah, lahir dalam hati kita apa dia? Natijah daripada kita dapat kita memandang sifat jamal Allah ni, hati yang bersyukur. Bila hati bersyukur, tak terkenalah kita dengan sifat ujub tadi. Bahkan dalam hidup kita, kalau tak jamal, dia ada ujian. Kadang-kadang anak kita semua tak menjadi belaka, tak cerdik, buat macam-macam benda menyakitkan kita. Itu jalalullah, keperkasaan Allah, takdir Allah juga. Satu takdirnya takdir baik, berbentuk elok yang kita suka. Memang suka tu kita boleh terima, mudah terima. Hak cantik-cantik pula. Hak kena yang takdir buruk ataupun memandang akan kebesaran, keperkasaan Allah ni, sifat perkasa dia tajalli kepada kita. Anak durhaka pada kita, melawan kita, contoh. Pada masa itu bagaimana sifat kita memandang akan jalalullah. Satu jamal, satu jalal, ni perjalanan hidup kita.
Ya, tadi natijah ijad, imkan. Sekarang ni kita memandang sifat jamal, jalal ni. Macam tuan-tuan duduk ni tak lepas daripada setiap kehidupan kita, tak lari daripada jamal, jalal, jamal, jalal, jamal, jalal. Kadang-kadang iyalah benda yang kita suka tu, hati kita suka, kena dengan jiwa kita, kita boleh terima lah. Walaupun boleh terima tapi tak bersyukur, tak sedar. Kita tak sedar tuan-tuan. Walaupun nikmat tapi kita tak bersyukur pun, kita take for granted. Nikmat kita ambil sebagai nikmat dia, tak adalah rasa terima kasih ya Allah, kau kurnia aku dapat bersarapan pagi ni ya Allah, nikmatnya ya Allah. Hati tak cakap pun dengan Allah. Tak perlu syukur ni, tak perlu kata terima kasih, syukur tak perlu, tak perlu nak sujud syukur. Ya, sujud syukur tu kalau kita dengar ayat-ayat yang menuntut kita untuk sujud syukur, disunatkan. Tapi syukur yang sebenar tu mana tempat dia? Dalam hati kita. Terima kasih ya Allah, pagi ni kau kurniakan kepada aku dapat hidup lagi. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku dapat bernafas dengan baik pada pagi ini ya Allah. Tak tersangkut-sangkut pun. Tuan-tuan tengok orang yang dekat ICU, yang sedut oksigen. Saya, pengalaman saya tengok arwah ayah saya dulu, berapa lama jaga dia. Masa dia masuk kan, oh tuan-tuan ya, orang yang kekurangan oksigen ni, Allahu Akbar. Tak payah banyak lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena lelah je. Kena lelah je. Penyakit lelah, payahnya nak nafas. Tuan-tuan dapat sedut nafas dengan baik, hembus setiap detik kat Allah Ta'ala kurnia nikmat tersebut. Allahu Akbar besar. Terima kasih ya Allah atas nikmat ni. Ya, terima kasih ya Allah kau boleh bagi lagi ya Allah aku duduk dengan sahabat-sahabat aku, dapat lagi tengok muka orang tu, orang ni. Terima kasih ya Allah. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau ada benda tu tuan-tuan, inilah amal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, kita tak tahu rupanya syukur ini besar sangat amalnya. Tapi benda inilah amal yang kita jarang nak buat. Kita jarang nak buat amal ini ya. Jadi tuan-tuan, bila ada perkara-perkara macam ni, kita dapat sentiasa memandang akan rububiyah dan uluhiyah Allah Ta'ala, sifat jamal Allah dan sifat jalal. So bila benda-benda diuji dengan perkara-perkara yang menyakitkan kita, itu terjalli sifat jalalullah. Allah Ta'ala mempamerkan sifat dia. Jadi pada masa tu, macam mana sifat hati kita? Redha dan sabar. Ini dia kita ulangan balik yang dulu lah ya. Dah kupas panjang lebar tentang macam mana kita nak redha, macam mana kita nak sabar bila kita menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itu musannif di sini diletakkannya satu dalil. Apa pula kaitan dalil nikmat dengan ni? Kalau kita baca je, kita tidak dapat nak connectkan. Rupanya bila kita sentiasa syukur dengan nikmat Allah, maka inilah ubat kepada menghilangkan penyakit wujud. Sebab kita sedar segala apa yang ada pada kita berupa nikmat, berupa ujian, memang kurnia Allah, memang ijad, sifat Allah telah mengadakan pada tiada pada ada, dan imdad, dialah yang melestarikan, mengurus, mentadbir. Tak ada satu pun lepas pada Allah. Tuan-tuan boleh beritahu ada satu benda yang boleh terlepas daripada urus takbir Allah dan penciptaan Allah? Tak ada. Bila kita sedar tu, kesedaran itu yang menyebabkan macam mana aku ni nak ujub, nak berbangga, itu aku, ini aku, itu. Dah, semua milik Allah. Kalau semua milik Allah, barulah kita sedar yang kita ni hambanya, tak memiliki apa-apa pun, melainkan apa yang Allah Ta'ala milikkan kepada kita. Bila hati sedar, dia akan bersifat sama ada dengan sifat syukur ataupun dengan sifat redha dan sabar bila menerima ujian. Sebab itu musannif datangkan dalil, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung akan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan terhitung nikmat tersebut. Yang saya cakap awal-awal tadi, kita ni accountant terbaik ke, pakar matematik ke, mustahil kita dapat menghitung akan nikmat Allah. Hitunglah kalau tuan-tuan tak percaya. Start daripada kita diadakan, dilahirkan dulu, mula-mula akal ada sampai sekarang nak hitung, tak terhitung. Tak payah hitung dululah sekarang, start bangun pagi tadi. Nikmat Allah.
Start pada mata, dapat bergerak, dapat makan, dapat berkata-kata, dapat dengar. Yang mana tuan-tuan nampak, benda tuan-tuan tak nampak, sel-sel dalam badan kita tuan-tuan, yang mengurus mentadbir, mencerna makanan kita, udara, banyak tuan-tuan, vitamin itu, segala sistem yang ada pada tubuh badan kita ni tak terhitung di kita. Setakat mana dengan ilmu kita nak kenal, kadang-kadang mana dalam perut kita pun kita tak kenal. Macam mana kita nak menghitung nikmat Allah, nak sedar nikmat Allah? Sebab itu kita pasrah. Cukup dengan kita mengatakan, ya Allah, aku amat bersyukur di atas segala nikmat-Mu ke atas diriku ini, zahir maupun batin. Orang Gabor sekup buat ayat secara umum je lah, ya. Sebab kita nak perincikan satu persatu, memang tak diperincikan, tak mampu kita, otak kita tidak akan sampai. Itu tentang nikmat Allah, tentang Allah sendiri, lagi akal kita tak boleh sampai. Sebab itu Rasulullah kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang nikmat-nikmat, tentang ciptaan Allah yang Allah cipta makhluk dia ni. Kita itu saja kemampuan akal kita. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zatnya Allah. Bukan tak boleh, tak mampu akal kita nak fikir. Tentang makhluknya pun kita tak mampu nak fikir. Nak fikir tentang Allah yang menciptakan makhluk, lagi tak mampu. Sebab itu apa yang ada pada kita ialah kesedaran kita ini adalah hamba Allah. Jadi jadikanlah diri kita ini hambanya yang sentiasa bersyukur. Macam mana nak dapat sentiasa bersyukur? Dengan sentiasa memandang sifat sedar, sifat ijad dan imdad, sedang selalu memandang kepada uluhiyah dan rububiyah, ataupun sifat jamalullah dan sifat jalal Allah. Bila ada sentiasa dua ni dalam perjalanan ini, memang tak terlepas pada kita, ya. Cuma kita antara sedar dengan tak sedar. Oh, ini jalal. Bagi orang belajar dia sedar, oh ini jalal, oh ini jamal, ini rububiyah Allah, ini uluhiyah Allah, ya. Oh, Masya Allah, ya. Hati lagi bersyukur sebab hati kenal. Itu namanya ma'rifah, kenal akan Allah, ya. Itulah terjemahan kepada kenalnya Allah. Sebab nak kenal zat, mustahil kita boleh kenal zat Allah Ta'ala, tapi kita boleh kenal kesan daripada perbuatannya Allah, kesan daripada sifatnya Allah, kesan daripada asma Allah. Macam mana tuan-tuan? Tengok macam ni tuan-tuan sekarang ni, duduk dalam kelas, tuan-tuan sedang beribadah sekarang, membuat satu ibadah yang sangat tinggi, duduk dalam majlis ilmu. Apa kaitannya dengan Allah? Tajalli asma Allah yang mana sedang berlaku pada tuan-tuan sekarang? Banyak. Apa dia? Sifat. Nak asma Allah yang bernama Al-Mun'im, yang sedang, yang memberi nikmat. Oh, aku sedang menerima nikmat duduk dalam majlis ilmu, dapat mendengar ilmu, dapat mengenal Allah, makrifah kepada Allah. Asbab majlis ilmu ini, apa tajalli asma'nya? Tajalli Al-Mun'im, pemberi nikmat. Lepas ni nak makan pula, Mun'im lagi. Mana-mana tajalli Muhyi Mumit yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana tadabbur kita masa kita membaca ayat tu pagi tadi? Setiap lepas solat kita baca ayat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali nama Allah di situ. Kita ambil dua sajalah daripada yang banyak-banyak tu. Muhyi, yang menghidupkan. Kita ni kan sedang hidup, dialah yang muhyi. Nampak sifat hidup kita, ingat kepada muhyi yang menghidupkan kita. Allah Ta'ala tuan-tuan, dia bukan saja menghidupkan kita ni sampai masa esok, dia juga yang mumit, dia akan mematikan kita. Kita ni hukum dia wajib mati. Mati tu wajib atas kita, tak ada orang yang hidup selama-lamanya, ya. Itu tajalli sifat dia, mumit, yang mematikan. Dalam badan kita ni tuan-tuan, setiap hari ada sel yang mati, ada sel yang hidup. Tajalli sifat muhyi mumit Allah Ta'ala tu pada sel-sel kita. Sel kita ni jangka hayat dia tak panjang. Ada yang 10 hari mati dah, lepas tu tumbuh sel baru. Siapa yang buat tu? Muhyi,
mumit. Tajalli sifat muhyi dan tajalli sifat mumit. Bila dapat pandang tu, Masya Allah, tengok jiran kita dapat anak baru, muhyi. Allah Ta'ala yang bersifat muhyi, melahirkan. Dan tengok balik ada pula yang meninggal, mumit. Bukan itu saja tuan-tuan, semua yang berlaku ini tajalli pada nama-namanya yang maha kasih, maha penyayang. Tengok anak kucing, tengok anak rimau lah, anak kucing payah sikit anak rimau. Moknya tak makan anak dia, tak makan. Walaupun rimau tu garang, rimau tu makan, dia tak makan anak dia. Buaya pun itu juga. Buaya tu kan makan daging. Pantan jatuh benda, bangkai ke benda ke, buaya balut belaka. Tapi anak dia tak anak dia panggil tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lah apa ni, cerita yang dokumentari lah. Buaya ni bila dia lepas je bertelur, dia pun manggil anak dia, cek. Anak dia pun turun daripada sarang dia. Dia masuk dekat mana anak dia? Masuk dalam mulut mak dia. Masuk dalam mulut mak dia. Tengok di situ apa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita pandanglah mana-mana, semua nampak tajalli sifat Allah, asma Allah, ya. Cuma kita saja yang terhijab daripada memandang akan tajalli nama-nama Allah, tajalli sifat-sifat Allah, tajalli daripada perbuatan Allah. Bila kita dapat memandang itu, itulah yang namanya ma'rifatullah. Sebut benda makrifah ni mudah, tapi aplikasi dia pada diri kita. Dalam diri kita ni ada 3 benda penting. Satu, akal kita. Yang kedua adalah jiwa kita. Dan yang paling tinggi, roh kita. Akal untuk memikirkan, jiwa memahami, roh merasa. Yang paling tinggi dalam diri kita ialah dapat merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, merasakan sifat muhyi wa mumit. Bila rasa ni lah tuan-tuan, bila timbul Allah Ta'ala kurniakan sifat rasa ni, inilah orang yang dapat mengaplikasikan sebenar-benar kefahaman, ya, dapat rasa. Barulah semayang dia khusyuk. Itulah sebenar-benar tadabbur, tazakkur. Kalau sebut dalam Quran, tazakkur, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Baik, panjanglah kita ya, sangkut dekat di situ. Baiklah, kita pindah ke lain lah. Sebagaimana yang dijanjikan Allah kelak di akhirat, kita akan diberi pahala yang banyak dan pelbagai kehormatan yang lain. Memanglah tuan-tuan, Allah Ta'ala ini dia sangat kasih pada hamba-Nya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di mana surah dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah, nama bagi zat. Setelah nama bagi zat itu, diletakkan 2 nama sifat dia yang sangat agung, iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk dia. Tak kira engkau kafir ke, engkau binatang ke, engkau apa saja, semua dapat kasih sayang Allah atas muka bumi ni. Tuan-tuan, orang kafir lebih kaya daripada orang Islam atas muka bumi ni. Sekalipun dia tak pernah menyembah Allah, sekalipun dia lah memusuhi Allah yang sangat ketat, tapi itulah paling kaya sekali. Segala teknologi dimiliki oleh orang kafir, menguasai itu, menguasai ini. Itu apa? Tajalli sifat Ar-Rahman Allah. Tunggu akhirat kelak, akhirat besok, hanya untuk sifat Ar-Rahim, ya, hanya kasih kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh daripada hamba-hambanya, ya. Atas dunia ni dia berikan satu nikmat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahawa nikmat Allah itu ada 100 nikmat. Satu je yang dia letakkan atas alam ini, itu yang kita nampak hebatnya alam ini, itu baru satu nikmat. 99 lagi dia tinggalkan di syurga. Sebab tu syurga itu ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas pun nikmat syurga ni dalam benak hati kita. Tak pernah. Kalau nak cuba bayang pun tak terbayang. Sebab hebat sangat. Hebat sangat, ya. Hebat sangat. Sebab itulah tuan-tuan, sebagaimana dijadikan Allah kelak di akhirat, kita akan diberi pahala yang banyak sepelbagai penghormatan yang lain. Benar tuan-tuan kalau kita fikir. Sebab tu Allah Ta'ala akan bawa kepada kita ni
kamu masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul tuan-tuan? Mainlah kita analogi, analisa sikit-sikit. Kita semayang. Kalau macam kita semayang dengan semayang kita lah, bagi tadi agak-agaknya kalau kita bayar dari segi upah dunia ni, berapa ribu tuan-tuan nak bayar jumlah semayang tuan-tuan tadi? Duit. Letaklah emas. Secupak emas. Banyak sangat. Semayang, ambil wuduk pun tak berapa sempurna, lalai pada Allah ya. Lepas tu semayang tadi antara ingat dengan tak ingat, takbir bacaan Fatihah betul ke tak betul, itu baru zahirnya. Batinnya penuh dengan kelalaian, tak ingat Allah, takbir je ingat, lalu sedar-sedar masa salam je. Agak-agak kita nak bagi berapa nikmat dia? Kalau nak bagi duit berapa ribu nak bagi? 10 ribu. Kita pun malu nak bagi markah untuk solat yang kita buat. Tapi Allah Ta'ala dia nak bagi syurga. Syurga ni tuan-tuan tempat tak ada nilai. Sebab tu seseorang itu tidak masuk syurga dengan amal dia. Amal kita ni tuan-tuan, kalau kita betul-betul cek, ku semangat, kita pun malu nak bagi. Kita nak bagi, kita nilai diri kita, kita nak bagi reward untuk diri kita pun kita rasa padat. Sebab tu Allah Ta'ala khabar kita masuk syurga bukan dengan amal kita. Ya? Sebab itulah tuan-tuan, kenalilah Allah Tuhan kita, cintailah Allah, makrifahlah kepada Allah. Itulah benda yang paling utama. Sebab kita dah tahu bila mana kita beralih je alam ni tuan-tuan, tak percaya, mati ya? Beralih je alam ni, masuk je alam kubur. Benda soal pertama dulu ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tentang makrifah. Soalan ni semua tentang makrifah, tentang pengenalan kita kepada Allah. Siapa Tuhan kamu? Kamu kenal tak Tuhan yang kamu ibadahkan ni? Kamu kenal tak lelaki ni? Dalam satu hadis didatangkan wajah Rasulullah, kamu kenal lelaki ni? Sebab tu kita kena belajar tentang Allah, tentang Rasulullah. Itulah rahsia yang terkandung dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amal kita tuan-tuan, bukan tuan-tuan je lah, saya pun dah teruk gitu, ustaz-ustaz yang lain, ulama-ulama, sama je tuan-tuan ya? Penuh dengan kelemahan. Sebab kita ni memang lemah, memang dhaif ya? Sebab itulah tuan-tuan, kita berharap kepada rahmat Allah. Ini dah semayang-semayang je tuntut, Tuhanku 27 kali ganda aku solat subuh berjemaah hari ni. Punyalah tak malu ya, dia tu tak ada, diadakan, Allah Ta'ala takdirkan dia dapat bergerak ke masjid, dapat berwuduk, dapat semayang berjemaah subuh ni. Tiba-tiba Tuhanku, mana 27 kali ganda yang aku semalam? Muka tak malu. Tapi Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah, dia memang tawarkan begitu. Tapi kita ni dengan Allah ya, menuntut saja nak tu, buat nak ni, buat nak, macam kita punya ibadah tu sempurna. Tapi suruh kita sendiri beri markah semayang kita, mulalah malu-malu nak beri markah ya. Pasal apa? Kita sedar siapa diri kita. Tapi Allah Maha menerima atas kelemahan yang ada pada kita ya. Allah Ta'ala tuntut kita untuk kita mengenalinya melebihi segala-galanya. Sebab itu bila mana Ibnu Abbas mentafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, apa kata Ibnu Abbas? Illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibnu Abbas mentafsirkan illa liya'budun illa liya'rifun, kena kenal dulu baru beribadah. Sebab apa? Sekarang ni ramai orang yang beribadah tak kenal Allah. Dah kan tak kenal, sampai dah tuan-tuan hantar surat alamat salah, sampai pada alamat salah, ataupun tulis surat tak ada alamat, sampai tak sampai. Begitulah kita dengan Allah. Tuan-tuan, sangat penting untuk kita mengenali Allah, sebab segala-galanya dengan rahmat Allah. Jadi kenalilah Tuhan yang kita sembah tuan-tuan ya. Payah nak kenal Allah. Mudah bagi yang dimudahkan, payah bagi yang dipayahkan. Tapi kita jangan lupa usaha dan ikhtiar kena ada lah. Dah lah payah, dah lah tak patut tak kenal.
malas pula nak belajar. Kelas-kelas macam ni tak nak hadir ya. Tak nak cari tuan guru padan pagi-pagi tengok Selamat Pagi Malaysia. Bukan salah tengok Selamat Pagi Malaysia tu, tak salah. Lah tiap-tiap minggu tengok Selamat Pagi Malaysia. Dah bilanya nak belajar tauhid contoh ya. Carilah masa untuk belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Sebab benda ni lah benda yang kekal untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bahagian ketiga. Beralihlah kita bahagian ketiga ya. Salah satu sebab lain kita dilarang bersifat wujud ialah Allah adalah Tuhan yang wajib dan berhak dipuji serta disucikan. Maka langit, bumi dan segala isinya wajib bersyukur kepadanya dan wajib sujud ke hadratnya. Di antara yang menjadi khadam ialah malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel dan malaikat-malaikat lain yang memangku arash, malaikat Karubiyun, malaikat Ruhaniyun dan banyak lagi yang hanya diketahui oleh Allah. Adapun darjat malaikat itu amat tinggi, begitu suci sempurna pula ibadat mereka. Tuan-tuan, banding dengan kita, malaikat memanglah dari segi ibadatnya hebat ya. Allah Ta'ala ciptakan dia begitu ya. Baik, salah satu sebab kita dilarang bersifat ujub adalah kerana apa? Kerana kita kena sedar Tuhan yang wajib berhak dipuji serta disucikan. Bila kita, sebagaimana yang saya syarahkan tadi, kita sedarlah diri kita, segala apa yang ada pada kita ni semuanya milik Allah. Allah cipta, Allah takbir, Allah urus, Allah beri pada kita. Nak ujub macam mana? Nak mengaku kita bagus macam mana? Nak rasa kita baik macam mana? Ya, kalau Allah Ta'ala tak gerak kita. Kalau bukan sakat tak gerak, kalau Allah Ta'ala tak adakan kita, kita tak ada. Benda yang ada pada kita semuanya kurnia milik Allah, termasuk ibadah kita, termasuk niat kita, termasuk pemikiran kita, segala-galanya lah. Tidak ada satu pun terkecuali, melainkan semuanya diadakan dan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang sedar ni, sedarlah dia, hanya Allah lah tempat yang layak untuk kita menyerahkan segala-galanya. Dialah yang layak dipuji, dia yang layak disucikan. Dialah Tuhan Rabbul Alamin ya. Bila ada macam tu, insya-Allah hilang sifat wujud. Nak macam mana wujud lagi? Sebab dia dah sedar diri dia ya, sedar diri dia hamba yang tidak memiliki apa-apa, hamba yang lemah, yang sangat bergantung harap kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Baik, maka langit, bumi, segala isinya wajib bersyukur kepadanya dan wajib sujud ke hadratnya. Barulah kita sedar, bukan kita saja tuan-tuan, langit, bumi, segala-galanya ya, sentiasa bertasbih, bersujud kepada Allah. Allah Ta'ala beritahu bahawa segala sesuatu itu semuanya bertasbih kepada Allah. Akan tetapi kita la yafqahuna tasbihahum, kita ni tak tahu akan tasbih-tasbih mereka ya. Semuanya makhluk Allah ni bertasbih kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, planet, langit, bumi, segala-galanya lah tuan-tuan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kita tak tahu akan tasbih-tasbih mereka itu. Baik, di antara yang menjadi khadam ialah malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel. Ini kita baca lagi tadi ya, yang menjadi khadam kepada Allah ialah malaikat-malaikatnya. Tuan-tuan, kalau kita sedar diri kita ni betapa hebatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni adalah untuk manusia. Sebab tu kita disebut sebagai Khalifatullah. Allah Ta'ala jadikan apa segala-galanya, binatang, bulan, bintang, matahari, untuk manusia, untuk kegunaan manusia. Kenapa? Allah dia tak perlu benda ni semua. Dia ghaniyun, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kita selalu baca dalam Quran, jumpa ayat tersebut, Allah maha kaya daripada sekalian alam. Maksud maha kaya apa? Dia tak memerlukan alam ni ya, tak memerlukan Allah kepada alam ini ya. Bahkan alam inilah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita sedar benda ni, kalaulah benda ini sentiasa berfikir,
masuk dalam fikiran kita, insya-Allah orang ni dia akan sentiasa jadi fuqara ila Allah, orang yang fakir kepada Allah. Dia akan sentiasa, ya Allah izinkanlah aku ya Allah untuk melangkah, terima kasih ya Allah kau langkahkan aku. Mandang satu benda, ya Allah terima kasih kau kurniakan aku dapat melihat benda ni ya Allah, dapat memikir benda-benda yang baik ya Allah. Kerana apa? Dia sedar dia sedang menerima kurniaan Allah. Dapat makan, terima kasih ya Allah, rezeki kau hantar hari ni, nikmatnya ya Allah, terima kasih. Hati yang sentiasa bersyukur. Kenapa? Dia memandang segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan itu saja tuan-tuan, malaikat yang hebat-hebat yang disebut dalam musannif Al-Kitab ni, khadam, dijadikan sebagai khadam. Tuan-tuan, makhluk yang paling banyak atas muka bumi yang Allah Ta'ala cipta ialah malaikat. 90% daripada makhluk Allah yang ada atas alam ini ialah malaikat. Pada diri kita ni aja beratus-ratus ribu, ya, pada diri kita yang menjaga diri kita, ya. Sebab tu malaikat rohaniyun, malaikat karubiyun, macam-macam jenis malaikat tuan-tuan, ya. Setiap helai daun, setiap titis hujan, setiap apa makhluk Allah semua dijaga oleh para malaikat. Kita tengok makhluk Allah ni dah banyak mana? Tak banyak-banyaklah, kita ni lah yang kita tahu. Ada berapa malaikat jaga kita? Kiraman katibin, dah banyak, berpuluh ribu malaikat yang ada dalam diri kita, jaga perut, jaga macam sistem-sistem kita ni semua dijaga. Yang tukang dua malaikat ni tukang catat je, itu pun naik tu tukar yang lain, naik tukar yang lain, tak pernah datang-datang lah, ya. Punya banyak, melaga sistem mata, sistem pendengaran kita, segala-galanya semua malaikat, ya. Seluruh dunia kita ni, setengah kitab cuba sampai 40,000 malaikat jaga sistem kita yang ada dalam badan kita ni, ya. Disebut rohaniyun, ya. Artinya itu baru satu diri kita. Setiap makhluk Allah ni semua dijaga oleh malaikat, tak lepas daripada malaikat. Sebab itu makhluk Allah yang paling banyak sekali atas alam ini ialah malaikat. Tuan-tuan, kalau kita tengok langit dan planet-planet yang ada atas tu begitu banyak, tapi kita tak nampak sikit-sikit gitu, ya tak? Sebab terlalu jauh. Sedangkan kalau mengikut tafsiran ahli-ahli ilmu mengatakan bahawa cakrawala yang ada di atas alam ini lebih banyak daripada bilangan pasir yang ada di atas muka bumi. Itu tamsilan dia. Bila kita tengok pakai mikroskop, mula kita tengok takjub. Itu yang mikroskop sampai. Yang mikroskop tak sampai. Itu ulama kata, sebab itulah cakrawala yang ada ni, jika dibanding, lebih banyak berbanding daripada butiran pasir yang ada di atas muka bumi Allah. Nak betapa banyaknya. Tapi malaikat Allah lagi banyak daripada makhluk Allah, sebab semuanya itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Punyalah tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kita nak gunakan, nak fikir tentang Allah, memang tak sampai. Hebatnya ciptaan Allah ni. Jadi sebab itulah kita disuruh beriman sahaja tuan-tuan, ya. Disuruh beriman. Sebab tu kita belajar dalam bab tauhid macam mana nak beriman dengan para malaikat. Ini masa kita belajar bab rukun iman dululah, ya. Dulu tuan-tuan belajar dengan Dr. Helmi masa dulu, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita tengok lagi. Selain daripada mereka yang berbakti kepada Allah adalah Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad dan seluruh Nabi serta para mursalin salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Mereka semua mendapat manakib dan martabat yang tinggi, maqam yang mulia dan ibadah yang agung. Setelah para Nabi yang berbakti kepada Allah, seterusnya para imam dan ulama, para ahli zuhud yang mempunyai martabat agung dan mulia. Dengan jasmani yang bersih dan suci, mereka memperbanyakkan ibadah dengan hati yang ikhlas dan saling membantu. Sebab itu tuan-tuan, setelah daripada para malaikat ini, makhluk-makhluk agung Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri daripada rasul-rasul dan nabi-nabi serta para pengikut mereka. Macam Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah,
tabi'i, para ulama, kemudian ahli-ahli zuhud, ya. Tapi tuan-tuan, yakinlah bahawa orang yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang dikurniakan Allah ma'rifatullah. Saya pernah terbaca bagaimana sesiapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya ma'rifah. Maksud ma'rifah ni, orang yang telah Allah Ta'ala sampaikan dia kepada makam syuhud, musyahadah, ya, dia menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Satu nafasnya, nafas dia ni lebih baik daripada 1000 nafas ahli ibadah ataupun orang-orang yang syahid, ahli ibadah. Tapi bukan senang untuk kita disampaikan kepada makam tersebut. Tapi janganlah kita berputus asa, sebab selagi mana nyawa di kandung badan, kita mintalah dengan Allah, kita berusahalah bermujahadah untuk melayakkan diri kita agar Allah Ta'ala pilih kita menjadi hamba-hambanya yang al-arifu billah, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, ya. Sebab makamnya sangat tinggi, ya. Nabi-nabi, rusul-rusul ini contoh al-arif billah. Sahabat-sahabat Rasulullah contoh arif billah. Al-awliya, para wali-wali Allah, arif billah, ya. Jadi artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan mereka ini. Tak susah bagi Allah kalau dia nakkan hambanya itu masuk dalam golongan ini, ya. Sebab semuanya hak dia, dia boleh bagi. Sebagaimana dia bagi kepada kekasih-kekasih Allah yang lain, dia juga boleh membaginya kepada kita. Tinggal lagi kita kena nak, kita kena usaha, kita kena sungguh-sungguh untuk melayakkan kita, untuk ialah agar Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi kekasih-kekasihnya. So bila kita masuk dalam kategori kekasihnya, inilah maqam siddiq, maqam muqarrabin, ya, makam-makam yang sini, makam anbiya, makam rasul-rasul itu kita tak boleh nak capai, ya. Itu khusus kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi muqarrabun, orang yang hampir kepada Allah, habibullah, pada kekasih-kekasih Allah, awliya, wali-wali Allah, itu terbuka kepada orang awam macam kita ni, dengan syarat kita berusaha, kita bertawakal, kita minta kepada Allah agar kita dipilih untuk duduk di tempat tersebut. Kalau tak sampai ke situ pun, bawah-bawah sikit pun jadilah, ya Allah. Aku ni memang tak layak, ya Allah, tapi dapat berdampingan dengan mereka ni pun jadilah, ya Allah, ya. Sebab itu tuan-tuan amalkanlah doa yang selalu, yang dibaca oleh ulama-ulama. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, ya. Dulu saya dah bagi satu doa, lepas ni saya baca doa untuk kepada tuan-tuan, ya. Doa ini selalu dibaca, yang kita selalu dengar lah, biasanya dalam khutbah selalu baca. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau mengurniakan kepada aku ini cinta kepadamu. Ini makam yang tertinggi. Makam dapat cinta kepada Allah ni makam yang tertinggi. Ya Allah, masuk dalam hati aku ini, ya Allah, rasa cinta kepada engkau, ya. Siapa yang ada Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya makam cinta, rasa cinta pada Allah, ini makam tertinggi, ya, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hambanya. Wa hubba man yuhibbuk, dan merasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, yakni para kekasih Allah, para ulama, para orang yang hampir dengan Allah ni, kita cinta pada mereka. Wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik, dan amalan yang boleh aku ini jadi hampir kepadamu, ya Allah. Minta, ya. Sebenarnya doa ini adalah doa yang dilontarkan oleh Nabi Daud, kalau tak silap saya. Nabi Daud berdoa dengan doa ini, ya. Lepas tu kalau tuan-tuan ingat doa yang saya ajar pada tuan-tuan dulu, Allahumma ja'alni minal mahbubin, ataupun Allahumma ja'alna minal mahbubin, wahai Tuhan, jadikanlah aku ini orang-orang yang engkau kasihi, ya. Kita minta Allah Ta'ala jadi kita ni daripada hambanya yang dikasihi. Allahumma ja'alni minal mahbubin wa ab'idni min diwanil bu'ada'i wal matrudin. Jauhkanlah aku daripada orang-orang yang matrud, orang-orang yang engkau jauhkan, orang-orang yang engkau
keluarkan daripada rahmat dan kasih sayangmu, ya. Kemudian Allahumma wa ab'idni min diwanil bu'ada wal matrudin. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Wahai Tuhan, jadikanlah aku dari orang-orang yang golongan orang-orang muqarrabin. Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Kemudian bi ghairi hisab, orang yang engkau masukkan ke dalam syurgamu tanpa hisab, ya. Itu di antara doa yang kita minta kepada Allah, ya. Allahumma ja'alni minal mahbubin wa ab'idni min diwanil bu'ada'i wal matrudin. Allahumma ja'alni Allahumma adkhilni fi zumratil muqarrabin. Itu dia doa dia. Allahumma adkhilni fi zumratil muqarrabin wa adkhilni fi zumrati bighairi hisab. Wahai Tuhanku, masuk aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang muqarrabin. Kalau macam malaikat muqarrabin tu siapa ni? Malaikat Jibril, Mikail, Israel, malaikat yang hampir dengan Allah, ya, yang hebat-hebat tu. Golongan muqarrabin ni macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat yang hebat-hebatnya, itu golongan muqarrabin, ya. Wa adkhilni fi zumrati bighairi hisab, masuk aku ke dalam golongan hamba-hambamu tanpa hisab, ya, tanpa hisab. Tuan-tuan, mohon tuan-tuan selagi hayat ada dalam diri kita, minta Allah Ta'ala jadikan kita ni masuk dalam golongan tanpa hisab, tuan-tuan, ya. Baik. Tak hafal doa bahasa Arab, bahasa Melayu je. Kan dalam bahasa Melayu mudah, ya. Tak nak sebutlah hati je, ya. Dalam hati pun bagus. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita dipermudahkan oleh Allah untuk meminta kepadanya, tidakkah itu daripada kehendak Allah juga? Allah Ta'ala berkehendak, maka baru boleh kita minta, tuan-tuan. Kalau setiap hari kita menjadikan benda itu sebagai pakaian kita, tidakkah kita nampak bahawa Allah Ta'ala melorongkan benda itu kita nak minta, kita nak doa ni, jangan ingat datang pada kita, tuan-tuan. Ianya juga datang daripada Allah. Tidak akan berlaku sesuatu yang Allah Ta'ala tak izin, yang Allah Ta'ala tak lepaskan, tak jadi. Bila dia menjadi rutin pakaian kita, menunjukkan Allah Ta'ala hendak kita, tapi hendak Allah Ta'ala tu dia nampakkan asbabnya dulu. Tiap-tiap hari doa orang macam tu. Siapa yang mengilhamkannya? Siapa yang permudahkannya? Tak lain, tak bukan dia. Betul tak? Kalau dia mengilhamkan kepada kita dan menjadi amalan kita, menjadi pakaian kita lah, itu menunjukkan bahawa Allah nak bagi benda tu pada kita. Dia permudahkan atas dunia ni untuk kita berdoa, untuk kita meminta. Kalau tidak, idea pun tuan-tuan tak ada nak berdoa dengan doa yang macam tu. Betul tak? Sebab tu saya kata, minta. Benda yang paling mudah minta. Kan kita ni minta je kerjanya. Yang menunaikannya adalah Allah. Sekurang-kurangnya ada dalam permintaan kita, ada dalam hajat kita. Ya Allah, aku nak tu, ya Allah, walaupun aku ni tak layak. Aku tahu aku ni muka tak malu, ya Allah, aku ni memang tak layak, ya Allah, tapi aku nak, ya Allah. Aku takut neraka-Mu, ya Allah. Tak mampu aku, ya Allah. Kalau Kau nak hisap aku tak mampu, ya Allah. Dosa aku banyak, ya Allah. Satu aku nak masuk tanpa hisap ni, ya Allah. Ini doa apa tidak? Kalau kita tak berdoa ni, orang yang tak berdoa ni sebenarnya, tuan-tuan, dia sombong. Dia seolah-olah tak perlu kepada Allah. Dia seolah-olah rasa aku okey je, rasa macam dia bajet selamat lah. Allah Ta'ala dia suka pada hamba-Nya yang sentiasa meratap, merayu, memohon padanya. Macam anak kita lah, tuan-tuan. Kalau sentiasa merengek, duduk je kita, waktulah kita suka sangat, sombong, tahu je mak ayah masuk pintu, mata keluar, jumpa pun tidak dengan mak ayah. Ini kan setiap pagi jumpa mak ayah, salam, cium, doakan, minta maaf. Kalau salah pun, waktulah anak yang paling kita sayang, paling dekat dengan hati kita. Betul tak, tuan-tuan? Ini contoh. Begitulah juga kita dengan Allah, minta sama-sama, ya Allah,
Aku dosa banyak ya Allah, amal aku tak berguna ya Allah. Walaupun aku ni tak layak ya Allah, aku sedar diri aku ni aku tak layak, tapi aku nak ya Allah. Mohonlah ya Allah Engkau kurniakan aku. Contoh macam tu lah lebih kurang. Tak payah bersarak pun, dalam hati je ya. Masa sujud tu, sujud dah lama-lama sikit. Minta dengan Allah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan Dia akan kurniakan sebab Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Allah Ta'ala beritahu, ana indi zanni abdi bi. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala beritahu, ana indi zanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hamba ku terhadapku. Punyalah, dia dah ikhlas, dia kasih sayang, dia itu, dia ini. Dia kamu aku boleh bagi sikit sangat benda tu, tak mengurangkan langsung kekuasaan, kehebatan, kebesaran aku. Kalau aku bagi pada kau, sama je dengan aku bagi pada kekasih aku yang lain, sama. Mereka makhluk aku. Aku naikkan dia darjatnya, aku kurniakan saja. Nak jadi kaya, aku bagi kaya. Semua itu pada khazanah aku boleh bagi. Tapi kau ni sombong sangat, minta pun tak nak, rasa besar diri, bajet best. Ujuk tadilah, bajet bagus, tak nak rendah diri pada Allah. Sombong, walaupun nampak sujud kepala ke bawah, tapi ego masih tak buang. Orang sujud letak kepala ke dahi ke bawah ni, dia buang segala keegoan dia, rendahkan diri dia. Bukan zahir saja merendah diri, batin pun kena rendah. Macam mana batin? Itulah munajat kita dengan Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ni ya Allah, sujud padamu ya Allah. Mohon ya Allah Engkau hapus segala dosa-dosaku. Mohon keredaan-Mu ya Allah. Mohonlah segala-galanya tuan-tuan ya. Jangan kita ajar diri kita sombong di hadapan Allah. Walaupun kepala sujud, tapi hati masih lagi tak nak sujud pada Allah ya. Benda ni kena dilatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hati yang sentiasa merendahkan diri. Iftiqar ni maksud dia apa? Sangat memerlukan, fakir ila Allah, sangat perlu pada Allah. Dia sangat perlu kepada Allah ya. Baik, kita sambung lagi. Setelah para Nabi yang berbakti pada Allah, seterusnya para imam, ulama, para ahli zuhud yang punya martabat agung dan mulia. Kita minta-mintalah Allah Ta'ala masukkanlah kita dalam golongan-golongan ni ya. Dengan jasmani yang bersih dan suci. Bukan saja jasmani, rohani kita juga bersih kepada Allah. Mereka memperbanyakkan ibadah dengan hati yang ikhlas, saling membantu. Sebab tu tanda seseorang itu hamba Allah, dia banyak ibadat pada Allah. Kena kuat ibadat pada Allah ya. Bukan itu saja, ibadat itu mestilah zahir dan batin. Kita ni kadang-kadang zahirnya nampak beribadah, tapi batinnya tidak beribadah. Kan kita ada dua, satu syariat, satu hakikat. Itu hari panjang lebar saya cerita pasal syariat dan hakikat. Hakikat lebih dipandang oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala beritahu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala jamalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak memandang zahir kamu, rupa paras kamu, tapi Allah Ta'ala memandang ila qulub. Qulub ni hati. Macam mana pergantungan hati ya. Ibadah zahir yang kita nampak, ibadah zahir lah. Jasmani kita ni ibadah zahir kita lah. Angkat takbir, baca Quran, puasa, sedekah, itu ibadat zahir. Ibadat hati-hati kita, macam mana hati kita masa kita beribadah, itu gerakan zahir nampak anggota tubuh. Tapi gerakan batin, bila gerakan batin itu juga namanya ibadah batin. Macam mana munajat kita, macam mana pergantungan kita, sabar kita, syukur kita, macam mana makrifah kita daripada Allah. Itu ibadat yang tinggi. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Duduk diam je, duduk dalam kelas ni, tapi dia punya munajat dengan Allah, dia punya berserah diri pada Allah, syukurnya pada Allah. Duduk diam je, ternampak je, selebeh je, duduk ujung sekali,
tapi dia punya tawakal kepada Allah, itu Allah Ta'ala lebih sukai. Kalau macam anak muda, tak payah pun serban, jubah apa semua tak ada, pakai jin je, tapi hati cukup tawaduk kepada Allah, merendah diri pada Allah, sedar setiap apa semua bergantung kepada Allah. Kan Allah Ta'ala tu dilihat pada hati kita. Itulah pandangan Allah. Di situlah jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, ya? Ibadah batin kita ataupun dari segi hakikatnya ni kan tak mudah. Syariatnya cantik, tapi hakikatnya ujub, rasa akulah baik, akulah buat itu, akulah buat ini, akulah paling hebat sekali dalam ni. Punah tuan-tuan, punah. Biarlah tak nampak apa-apa pun, tapi hati sentiasa muraqabah kepada Allah, mengintai-ngintai Allah. Muraqabah ni maksudnya mengintai-ngintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati sentiasa bergantung kepada Allah, sentiasa sedih ingat pada Allah, syukur pada Allah, redha dengan Allah. Tengok tu, mandang uluhiyah, rububiyah, itulah hati dia. Dia sentiasa dapat tengok rububiyah, uluhiyah, mandang sifat-sifat jamalullah. Terima kasih ya Allah, Engkau kurnia aku ya Allah rezeki hari ni, dapat aku duduk dalam majlis ilmu, dapat aku temu dengan orang-orang soleh, sahabat-sahabat aku ni ya Allah. Panjangkan lagi rezeki aku ni ya Allah, dapat jumpa sahabat-sahabat aku ni ya Allah. Jangan putus hubungan aku dengan mereka ni ya Allah. Kalau putus pun Engkau temukan aku esok di sana ya Allah. Itu hati dia, ya. Baik, kita baca lagi. Adapun yang paling hina di antara pada khadam di hadapan Allah adalah para raja zalim. Meskipun mereka sujud kepada Allah, namun mereka tetap dipandang hina di sisi Allah. Mereka mengibas-ngibas muka ke tanah dan patuh kepada Allah di saat menghadapi kesulitan. Mereka memohon kepada Allah sambil menjerit, menangis, merendah dan menghambakan diri kepada Allah. Mereka menyadari akan kekurangan yang dimiliki dan sujud kepada Allah dengan perasaan hina. Allah memandang mereka hanya dengan sekali pandang, lalu Allah memenuhi keperluan mereka atau memaafkan dosa-dosanya. Orang yang paling hina mengikut musannif ni, ya, adalah orang yang zalim kepada Allah. Termasuk di sini pemimpin-pemimpin yang zalim, raja-raja yang zalim. Jangan kita ingat raja-raja je, kadang-kadang kita ni pemimpin rumah tangga lupa dan zalim kita. Kita biarkan anak-anak kita, isteri kita tanpa kenal Allah, tanpa tahu syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Kita je semayang, puasa, buat itu, buat ini, kita biarkan. Kita juga zalim kepada keluarga kita sebenarnya, ya. Artinya jangan kita ingat bila pemimpin ni kita terus tengok orang di atas tu, dia lagilah banyaknya, berapa ramai orang di bawah dia, dia akan ditanya, pemimpin ni dia akan ditanya berapa ramai orang yang di bawah pimpinannya. Kalau kita anak ada 10 orang, 10 tu esok kan ditanya kepada kita. Itulah yang paling kita takut, tuan-tuan, ya. Kita hak sikit ni pun rasa tak lepas dah, hak atas tu minta rahmat Allah je lah. Tapi ada kelebihannya pula, kalau sekiranya mereka itu imamun adil, Allah Ta'ala jamin imam yang adil ini orang yang dapat duduk di maqam yang terpuji. Salah satu pada hadis yang kita baca itu, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa, artinya 7 orang yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat besok, ya. Salah seorang padanya atas sekali tangga teratas, imamun adil, imam yang adil. Imam tu pemimpin lah, ya, yang adil. Kalau kita adil, insya-Allah termasuk dalam kategori ini. Sebab tu orang yang jadi pemimpin ni kadang-kadang dia ibadah tak banyak, tapi oleh kerana dia menjaga urusan negeri, urusan rakyat, urusan organisasi, oleh kerana dia sibuk menjaga untuk supaya mereka ini melaksanakannya dengan sebaik, itu merupakan ibadah yang besar pada mereka. Orang-orang lain ni tak sempat nak sembahyang tahajud macam kita, tak sempat nak sembahyang duha, tak sempat nak baca Quran. Pasal apa? Sibuknya mereka ni mengurus urusan pentadbiran. Tapi itulah sebenarnya ibadah besar mereka. Sebab itulah mereka tu Allah Ta'ala janji dengan ganjaran yang tinggi. Hebat kalau imam ni adil.
Tapi yang disebut dalam kitab ni sebaliknya, sekiranya mereka itu orang yang zalim dalam pentadbiran mereka. Jadi bila orang zalim ni, ku semangatlah, dia akan terima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi musannif beritahu juga, walaupun begitu, tapi sekiranya mereka ni menghina diri, nampak? Dia menghina diri, dia sanggup mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku ni banyak anak dosa buat. Sedar diri tu, bertaubat kepada Allah Taala, khabar dia boleh menerimanya dengan syarat sedar kembali kepadanya semula. Ya, tak kisahlah siapa, sahabat dan pemimpin yang besar macam mana pun, ataupun kita pemimpin organisasi yang kecil, keluarga kita. Jadi kita sedar, kita balik kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampun segala dosa kita, disanggup terima diri kita. Baik, ya? Baik. Lalu Allah memenuhi keperluan mereka atau memaafkan dosa-dosa mereka, ya. Demikianlah keagungan dan luasnya kekuasaan Allah, begitu sempurna dan tinggi. Kelak Allah akan mengizinkan kita, meskipun kita bukan malaikat, nampak, nabi, wali atau raja, bahkan meskipun diri kita kotor dan memiliki aib, dengan izin Allah kita dapat menyembah dan memujinya. Bahkan kadang-kadang kita berani meminta sesuatu kepadanya. Kepada Allah lah kita memohon perlindungan dan pertolongan, dan hanya kepadanya jua kita mengadukan kebodohan diri kita. Ya, macam saya cerita tadilah dengan Allah Ta'ala ni, tafsiran ni macam kita dengan anak kita tadilah. Jangan kita tunjuk kita ni keahkian, ya, datang kepada Allah, ya, tunjuk bahawa kita ni dosa banyak, lemah banyak, ya, merayu sentiasa kepada Allah. Mohon Allah Ta'ala suka sangat kalau kita ni minta kepada dia, merayu kepada dia. Nak pula kita mengaku diri kita ni banyak dosa, ya Allah. Ya, Allah Ta'ala sangat suka. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat cinta, sangat kasih kepada siapa? Tawwabin, orang yang sentiasa bertaubat kepadanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala sangat suka pada orang yang mensucikan dirinya zahir dan batin. Ya. Sebab tu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertaubat daripada dosanya itu seumpama dia tak ada dosa. Ya. Allah Ta'ala sangat suka, sangat cinta pada hamba-hambanya yang lebih. Allah Ta'ala suka orang yang penuh dosa bertaubat kepada Allah daripada seorang alim dengan orang yang taat ni, orang yang kuat ibadat tapi tak nak merendahkan diri bertaubat kepada Allah semua. Dia kuat ibadat tapi rasa selamat dengan ibadahnya. Lebih Allah Ta'ala suka kepada hamba yang berdosa, merasakan dia berdosa dan datang kepada Allah dengan taubatnya. Ini confident, rasa amal banyak, dia rasa amal dia boleh menyelamatkan dia. Dah, Allah Ta'ala lebih suka pada orang yang banyak dosa, datang menyerah diri, mengadu, bertaubat kepada Allah. Ya, pasal apa? Hati orang walaupun dia banyak dosa, tapi hatinya itu adalah hati hamba. Allah Ta'ala lebih suka kepada orang yang macam itu lagi, mengaku dosa dia, datang, ya, dengan kelemahan, kerendahan hati dia, berbanding dengan orang yang rasa dia lah paling banyak ibadah, confident dengan amalnya itu dia masuk syurga. Amal tidak dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Ingat, rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu Allah Ta'ala melihat kepada hati hambanya itu. Jadilah hati yang merendah diri, yang sentiasa bergantung, berharap kepada Allah. Kadang-kadang ya tuan-tuan, memanglah bumi mana yang tak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelora, itu pepatah orang Melayu lah. Betul lah tuan-tuan. Hidup kita ni takkanlah masa muda-muda dulu banyak dosa macam-macam benda kita buat. Itu dulu, ya, masa kita tak sedar. Sekarang ni kita dah sedar, balik kepada Allah. Allah Ta'ala tu dia dah declare dah, kau datang kepada aku dengan dosa sebesar langit, sebesar bumi, dengan syarat kau tak syirik kepada aku ampun segala dosamu, aku tak kira. Allah Ta'ala kata mudah bagi Allah untuk mengampunkan. Tapi hati kita nak tak? Nak tak menghina diri? Nak tak minta ampun kepada Allah? Nak tak? Itu masalah kita, masalah hati kita. Kalau hati sombong, hati keras, payahlah, ya.
Sebab itu masalah kita di sini ialah masalah hati. Baik. Jika kita mengerjakan sembahyang malam, menyembahnya dengan 2 rakaat, setelah selesai kita perlu berfikir, berapa ramaikah orang yang mengerjakan sembahyang pada malam itu? Seluruh hamba Allah di seluruh pelosok dunia, baik di darat, laut, gunung dan di kota. Sesungguhnya terdapat pelbagai ragam orang yang beristiqamah dan siddiqin, orang-orang yang takwa, rindu dan bersungguh-sungguh tadarruk dan sebagainya. Ini dia suruh kita memikir kalau macam contoh kita sembahyang malam, ya, bukan kita saja, bahkan seluruh makhluk Allah, ya, pun buat benda yang sama. Tak kiralah di darat, di langit, di laut, ya. Kalau di atas langit tu para malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah, semuanya ini orang-orang yang sentiasa istiqamah, siddiq, benar, takwa dan rindu. Tadarruk ni apa dia? Merendah diri. Orang yang hatinya rendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai pula yang hadir di pintu gerbang Allah dengan ibadahnya yang suci dan ikhlas serta khusyuk, bahkan dengan zikir lafaz suci kalimah diiringi dengan titisan air mata, hati yang tulus serta bersih dan takwa. Sedangkan sembahyang kita meskipun telah dirikan dengan bersungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya, tetap tidak layak dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Bahkan sama sekali tidak akan dijeling oleh Allah jika dibandingkan dengan ibadah lain yang dipersembahkan di sana. Apatah lagi jika sembahyang 2 rakaat itu dilaksanakan dengan alasan-alasan, dicampuri dengan keaiban dan kekotoran, serta diucapkan oleh lisan yang kotor dan diselitkan dengan perbuatan maksiat. Bagaimana islahnya sembahyang yang demikian untuk dipersembahkan kehadiran Allah yang Maha Suci? Nampak? Itu kita lah tu, ya. Sebab itu kita banyak berharap kepada rahmat Allah, bukan pahala. Sebab tak layak untuk kita, kalau nak banding, ya, macam saya juga tak awal tadi lah, kita suruh beri markah sendiri sembahyang kita, benda yang kita buat, kita pun tahu setakat mana kita punya ibadah kita. Kita pun confused nak letak. Kalau markah tu sekata, kita mungkin sanggup letak 10 ke bawah ataupun 15 ke bawah aja. Itu kita sedar amal kita. Apatah lagi Allah yang Maha mengetahui zahir dan batin kita. Sebab itu jangan beria sangat nak minta pahala tu, pahala ni. Pahala ni masih lagi ibadah orang awam. Orang awam memang dia beribadah, dia nakkan pahala daripada Allah, nakkan ganjaran tu, nakkan ganjaran ni. Tapi bagi kita, orang yang sedar diri ni, kita hanya mengharap rahmat Allah, ihsan belah Allah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya pun jadi dah cukup dah. Ya. Ya, baik. Apatah lagi, okey, itu tadi kita dah baca tadi. Guru kami mengatakan, fikirlah wahai orang yang berfikiran sihat, pernahkah kamu mempersembahkan sembahyang ke langit seperti kamu mempersembahkan makanan ke gedung-gedung mewah? Syekh Abu Bakar Al-Warraq berkata, setiap kali selesai sembahyang, aku merasa malu mempersembahkan sembahyang yang baru aku lakukan itu, lebih malu dari seorang perempuan setelah melakukan zina. Pasal apa? Dia tahu, dia sedar diri dia, ya. Apa dia kekurangan dia? Kalau nampak zahir memanglah cantik dah. Macam kita ni, kita dah baca hukum bab-bab fiqh ni dengan sempurna, dengan tajwidnya, dengan rukuk yang sempurnanya, dengan tasbih yang baiknya. Tapi dalam hati kita sedar hati kita tetap lalai, tetap tidak tadarruk, tetap tak dapat konsentrasi yang sebaik-baiknya, ya. Ikhlas kita malu benda-benda yang macam ni, ya. Kita sedar, kita tahu hanya kita dengan Allah yang mengetahui akan perkara-perkara tersebut. Sebab tu bila ada rasa malu itu pun sudah baik dah, tuan-tuan. Malu untuk amal kita. Sebab tu dalam perasaan kita bila kita melakukan ibadah, ada 2 perkara, iaitu khauf dan roja. Khauf dan roja, ini pun kita dah bincang lalu aja, ya, dalam siri-siri kuliah kita. Khauf roja ni tak lari, dia tetap juga. Bila ada khauf roja ni, dia kembali kepada memandang uluhiyah dan rububiyah, memandang jamal dan jalal. Itulah rahsia dia situ.
So bila seseorang itu dapat memandang kepada jamalullah, oh dia merasa rojak, dia rasa syukur, ya Allah, terima kasih ya Allah, itu rojak, haraplah ya Allah terima solat aku. Tapi bila dia memandang kepada uluhiyah Allah, dia rasa takut. Ya Allah, takut inilah ya Allah, jangan kau tolak amal aku. Sebab tu lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dalam hati kita kata apa? Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku, sempurnakanlah ibadat solatku ya Allah, tutupi segala kaiban solatku ini ya Allah. Ya, kita rasa kita tidak dapat melakukannya dengan baik sempurna, takut ibadat kita ni ditolak. Kena ada khauf, kena ada raja. Masa kita istighfar tu lah, ya? Sebab tu tuan-tuan, dalam setiap semayang kita tu, apa hati kita kata? Sampai sujud, kita bacalah macam biasa, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hati kita kata apa? Ya Allah, terima kasih, Kau izinkan aku dapat sujud kepadamu, dapat rukuk padamu. Setiap perbuatan kita, sebab tu ada dalam setiap perbuatan tu namanya tamakninah. Apa rahsia di sebalik tamakninah? Bukan berhenti seketika. Hati kita munajat kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan aku dapat berdiri dengan baik, dapat baca Fatihah, dapat. Terima kasih ya Allah, Kau izin aku dapat sujud, dapat rukuk. Kita bercakap dengan Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Benda tu yang tak ada masa kita semayang. Itulah munajat. Munajat itu apa maksud dia? Berbisik-bisik dengan Allah. Itulah bisikan. Bisik-bisik ni orang dengar tak? Orang tak dengar. Antara kita dengan Allah, kat mana? Hati kita, perasaan kita. Terima kasih ya Allah, Kau izin aku dapat baca Fatihah, Kau izin aku dapat datang sini, Kau izin aku dapat buat ni. Itulah. Dalam lepas tu dah habis tu kan, tadi itu rojak kita, rojak. Bila tu khauf, takut. Ya Allah, jangan Kau tolak ibadah aku ni ya Allah, sempurnakanlah segala ibadah aku ini, tutupi segala kaiban yang ada padanya. Aku bertaubat padamu ya Allah dari kelemahan aku. Kan itu hamba, Allah Ta'ala suka benda tu. Dia dah suka tengok benda tu pada. Itulah ibadat orang yang sedar diri, hamba dia yang sadar. Itulah munajat kita dengan Allah. Mana letak munajat ni? Dalam semayang kita. Bukanlah Subhana rabbiyal a'la wa Subhana rabbiyal a'la pun kita tak menghayati pembacaannya, kita hanya baca saja. Itu ibadat zahir. Mana batinnya? Batin itulah munajat kita dengan Allah Ta'ala. Merasakan keagungan, merasa kebesaran, merasa hudur ma Allah, hadir berserta dengan Allah. Syariatnya lengkap dah kita ni insya-Allah, tak dinafikan lah. Tajwidnya boleh jadi qari, boleh baca dengan baik, lengkap dah. Rukuknya 90 darjah, letak air atas tu tak tumpah dah. Sempurna dah dari segi syariat zahir. Syariat batinnya yang perlu kita perbaiki. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita. Ini satu latihan sepanjang hidup kita sehingga kita bertemu Allah. Kita lepas level ni, tak nak angkat lagi level ni. Lepas level ni, dia nak angkat lagi level ni. Sehinggalah di dalam sembahyang kita itu penuh bicara kita, kesedaran kita dengan Allah. Kan sembahyang itu kita berkomunikasi dengan Allah. Adakah kita komunikasi, kita kata sebut Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kadang-kadang kita baca je Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Pemikiran kita, kesedaran kita ke mana? Tak kita titik beratkan. Komunikasi ni dua hala. Kita rasa mulut kita baca, kita tak rasa yang Allah Ta'ala sedang mendengar bacaan kita. Sebab itulah hadis kursi yang disebut bila mana hambanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, majjadani abdi, asna alayya abdi. Ya Allah Ta'ala sendiri jawab Fatihah kita yang 7 tu ya. Setiap kita baca Alhamdulillahirabbil alamin,
Allah Ta'ala jawab, majjadani abdi, asna alayya abdi. Ya, setiap kali habis baca Fatihah, komunikasi kita dengan Allah. Tapi kita tak rasa benda tu tak. Sebab apa? Pada kecil dia kata bismillahirrahmanirrahim. Nak pula baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak sempat kita nak merasakan komunikasi. Kita hanya menunaikan solat, bukan mendirikan solat. Start pada hari ni, cubalah kita mendirikan solat. Komunikasi zahir, komunikasi batin. Ingat rahsia tumakninah tadi apa dia? Sekurang-kurang berhenti seketika, kita sadar, syukur ya Allah, kau izinkan pada aku, dapat aku sujud, dapat aku rukuk, dapat aku baca Fatihah, dapat aku memujimu, terima kasih ya Allah. Sekurang-kurang kita kata itu kesedaran kita. Dan itulah ya Allah nak lihat pada solat kita. Hamba aku ni sedar. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan bercakap tu, ingat Allah Ta'ala tak nampak dalaman kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia maha mengetahui yang rahsia bagi pun yang terlebih rahsia. Perasaan kita dia tahu, hati kita, lubuk hati kita, sir kita, semua diketahui oleh Allah. Mana nak lindung pada dia? Sedangkan benda-benda semua tidak berfungsi masa kita solat, beribadah, menyembah Allah. Lepas tu kita mendakwa dan kita minta itu, minta ini daripada solat kita yang tak ada kualiti pun. Kalau suruh kita beri markah pun kita malu nak beri markah. Tapi Allah dengan rahmat rahimnya tetap dia menerima hamba-hambanya, dengan syarat hamba-hamba itu datang kepadanya dengan hati yang tadarruk, tawaduk, ya, mengaku di hadapan Allah akan segala kelemahan, kebodohan, kealpaan, kehinaan, sifat-sifat hamba. Kalau kita cerita sifat hamba, kena pakai sifat hamba tu paling kurang 4. Siapa ingat lagi? Hina, bodoh, fakir, lemah. Kena pakai sifat tu, kena mengaku di hadapan hamba-Mu yang lemah ni ya Allah, hamba-Mu yang hina ini ya Allah, yang bodoh, yang jahil ni ya Allah, datang kepadamu ya Allah. Kita mengaku di hadapan Allah. Sebab apa? Dia lah yang maha kaya, dia maha gagah, dia maha perkasa. Segala sifat-sifat terpuji tu dia. Segala sifat-sifat yang lemah, yang hina tu kita. Kalau kau tak gerak, aku tak dapat gerak ya Allah. Kalau kau tak kayakan aku tak kaya ya Allah. Kalau tak izin aku bercakap, aku tak dapat cakap ya Allah. Macam mana aku nak lontar idea ni ya Allah kalau kau tak bagi idea ini pada aku ya Allah? Fakir ilallah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi. Kita berhenti sementara, nanti kita akan sambung lagi kuliah tauhid kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah sarapan, lepas tu kita sambung balik pukul 11.